Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Munyatul Musalli, masih dalam tajuk solat-solat sunat. Muka surat 95, solat yang ke-8, bawah sekali. Solat sunat wuduk. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat wuduk, yakni solat sunat wuduk. Disunatkan solat 2 rakaat sunat wuduk selepas setiap kali selesai mengambil wuduk. Lafaz niatnya usolli sunnatal wudu rakataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Satu lagi di antara solat-solat sunat yang disunatkan kita melakukannya ialah setiap kali selepas kita mengambil wuduk, kita menunaikan solat sunat wuduk. Ini berdasarkan kepada hadis mengenai Bilal Ar-Rabah. Bilal Ar-Rabah yang mana kita kenali sebagai seorang hamba yang disiksa di zaman dia mula-mula masuk Islam dulu. Tapi suatu hari Nabi jumpa dengan Bilal. Nabi kata, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Nabi kata, wahai Bilal, boleh tak ceritakan padaku dengan amalan yang paling hebat kamu buat masa dalam Islam? Sebab apa Nabi suruh Bilal Ar-Rabah ceritakan pada dia dengan amalan yang baik itu? Apakah amalan yang istimewa yang Bilal buat berbanding sahabat-sahabat yang lain? Boleh cerita? Nabi kata, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar daffa na'laik, 2 tapak kaki kamu berjalan dalam syurga. Nabi mimpi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sampai Nabi boleh tahu pergerakan tapak kaki itu ialah pergerakan tapak kaki Bilal Ar-Rabah.
sampai tahap tu lah kenal. Nah, kita mungkin tak sampai tahap tu kita kenal kawan kita, macam mana cara dia berjalan. Ada hak laju, ada yang slow, ada yang selangkah-selangkah, dia banyak jenis. Tapi Nabi tahu itu adalah bunyi tapak kaki Bilal Ar-Rabah dalam syurga. Dia mimpi. Makna mimpi Nabi itu bukannya kosong, dia betul sebenarnya. Sebab tu Nabi tanya Bilal, apa amalan yang kamu buat sehingga aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga? Hebat tu tuan-tuan. Bilal kata, ma amiltu amalan arja indi. Bilal kata, tak ada kot yang kata istimewa sangat tu, tak ada kot. Bagi dia lah. Cuma dia kata, inni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bizalik. Bilal kata, cuma adalah aku sentiasa berwuduk, dan setiap kali aku berwuduk, sama ada siang ataupun malam, aku akan solat 2 rakaat. Wuduk, lepas tu dia solat 2 rakaat. Wuduk, lepas tu dia solat 2 rakaat. Bilal tak pernah berhadas kecil. Cikgu pernah hadas kecil? Balik tani, selesai. Bila ambil wuduk pagi esok, subuh, tu kan? Kita sentiasa berhadas kecil. Makna bila batal wuduk kita tak ambil dah. Nak ambil buat apa? Bukan nak pegang Quran, bukan nak solat sunat, tak payahlah. Bila nak ambil masuk zuhur lah. Tu dia. Kita tak jaga. Sedangkan rumah kita paip itu berada di mana-mana saja. Paip mana boleh buka, ambil wuduk saja. Bilal Ar-Rabah, sahabat-sahabat Nabi di zaman dulu, ayat payah. Ambil wuduk, Nabi guna secupak air sahaja untuk wuduk. Kalau mandi wajib guna segantang. Itu pun kadang-kadang ditadah semula. Ayat yang digunakan untuk berwuduk, untuk masak pula. Nah, tak ada ayat. Dalam tidak ada air itu, Bilal boleh jaga dia sentiasa berada, dia sentiasa suci, tidak berada dalam hadas kecil. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kita rasa malulah dengan Bilal Ar-Rabah ni. Ayat kita banyak, pergi mana pun ada. Cikgu setakat ni tayamum berapa kali? Tayamum berapa kali? Kita tak pernah buat air. Tak pernah buat. Jumpa ayat semua. Kan? Banyaknya air kita ni. Tapi wuduk malah. Nak macam mana? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia sentiasa habis wuduk dia ambil. Bila dia ambil, bukan ambil saja-saja, dia solat. Allahu Akbar. Solat 2 rakaat. Nah, ma kutiba li an usalliya, sebelum aku difardukan solat fardu. Makna selagi tak ada solat fardu hak 5 ni, solat sunat. Ambil wuduk, solat sunat. Ambil wuduk, solat sunat. Tu amalan dia. Sampai Nabi mimpi jumpa dia, dengar tapak kaki dia dalam syurga. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, daripada sinilah ulama-ulama mengatakan mustahab, sunat. Kita selepas selesai kita ambil wuduk tu, kita solat sunat wuduk. Dikuatkan lagi dengan hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani, iaitu saya tambah tuan-tuan, ma bin ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yukbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada balasan bagi seorang manusia yang berwuduk dan memperelokkan. Kita kena perelokkan wuduk, artinya jangan buat yang fardu saja lah. Nah, jangan buat yang fardu saja. Buat sekali hak sunat. Basuh tangan, berkumur-kumur, basuh air dalam hidung, telinga, tu semua sunat. Buat. Dan buat pula salasa, tiga, basuh tangan tu 3, berkumur tu 3, istinsyak tu 3 semua sunat. Buat bagi sempurna. Itu maksud fayuhsinul wudu.
Nah, tidak ada balasan bagi seorang daripada kamu yang berwuduk, maka dia memperelok wuduk dia. Mula pada malam ni tuan-tuan jangan ambil wuduk biasa-biasa. Ambil wuduk bagi sempurna dengan yang fardu dan yang sunat-sunat sekali, dan buat 3-3-3. Itu maksud dia sempurna, memperelokkan wuduk. Wa yusalli rak'atain, dan dia solat 2 rakaat. Selepas dia ambil wuduk, dia solat 2 rakaat. Yukbilu biqalbihi wa wajhihi alaihi. Masa dia solat 2 rakaat, makna dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata, illa wajabat lahul jannah, kecuali balasan dia akan wajib masuk syurga. Makna syurga tuan-tuan. Nah, baik, itu 2 hadis sudah memadai sebagai dalil adanya solat sunat wuduk. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bila kita dah tahu tu kita amal lah. Walaupun kita tak rajin ambil, setiap kali ambil wuduk tu solat sunat wuduk. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, masa mana kita nak solat sunat wuduk, masa kita tak solat yang lain lah tuan-tuan. Kalau kita ambil wuduk, kita masuk masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid, solat wuduk, dia masuk dalam tu lah. Tak payah buat berasingan. Nah, ni solat wuduk dulu, kemudian solat sunat tahiyat boleh. Tapi dia masuk sekali dah. Dia macam solat sunat tahiyat. Bila kita masuk, imam dah solat, kita solat sekali. Solat sunat tahiyat kita masuk dalam solat fardu tu. Jadi dua ke atas. Kalau solat 1 rakaat tak masuk. Nah, kita masuk solat sunat witir 1. Kita buat witir di rumah 2. Lepas 2 tu kita bagi salam. Lepas tu kita pergi masjid. Masuk masjid kita buat akhir 1. Allahu Akbar. Dia tak masuk sunat tahiyatul. Sebab 1 rakaat tak masuk. Sebab tahiyat 2 dia tak masuk. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kita masuk, kita solat sunat tahiyat masjid, sunat wuduk dalam tu dah. Dalam tu. 2 in 1. Sini panggil apa? 2 in 1 juga. Cikgu angkat kepala sikit tu. 2 in 1. Nah, kalau kita masuk, imam takbir dah, Allahu Akbar. Kita masuk, solat ikut dia lah. Maghrib lah. Isyak lah. Hak sunat wuduk masuk dalam tu dah. Dia macam solat sunat tahiyatul masjid. Yang kita solat berasingan, kalau kita solat dah fardu, solat sunat duha pun habis dah 8 rakaat. Tak ada solat dah. Kita ambil wuduk. Itu tu solat sunat wuduk lah. Nah, kalau kita nak solat sunat duha, kita ambil wuduk. Kemudian kita solat sunat duha, wuduk masuk dah dalam tu. Faham tak tu? Faham? Ke cikgu faham? Okey lah. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila habis waktu, kita ambil wuduk tapi buat lambat, tak solat lagi. Dia ada waktu ke tidak untuk itu ada ke tidak? Kata ulama, ya. Kalau lama sangat expired, tak sunat dah solat sunat wuduk. Ada kata ulama, selagi tak batal wuduk, selagi tu sunat. Macam tu nah. Makna kalau kita ambil tu, kita tak solat, kita pergi baca Quran, kita nak sentuh mazhab. Habis Quran tu boleh kita solat lagi. Sebab wuduk, janji wuduk kita tidak batal. Macam tu. Tuan-tuan, dan muslimat dirahmati sekalian. Okey, selesai. Kita masuk yang ke-9. Sunat musafir. Disunatkan bagi orang yang hendak bermusafir, solat sunat musafir 2 rakaat sebelum bertolak. Lafaz niatnya usolli sunnatas safar raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila sebut musafir,
dia ada banyak berkaitan dengan musafir. Nah, kena jaga adab-adab musafir. Peringkat sekolah lagi kita dah ada kurikulum masukkan dalam akhlak Islamiyah tingkatan 4 untuk KSSM. Nah, dia ada banyak bahagian pendidikan Islam ni. Dia ada bahagian Quran. Quran tu ada 2, satu hafazan, satu tilawah, satu ayat kefahaman. Kemudian kita ada hadis. Hadis kita bagi 2 hadis saja, cerita 4 2 hadis, cerita 5 2 hadis. Nak bagi tahu juga anak-anak kita mengaji apa di sekolah tu. Nak bagi tahu. Nak pun 2 hadis lah. Cerita 4 2 hadis, cerita 5 2 hadis. Nah, tak suruh hafal pun, suruh baca lah. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian kita ada fiqh. Fiqh dia tengoklah cerita 4 apa dia, cerita 5 apa dia. Tapi yang paling penting fiqh cerita 4 bab haji, cerita 5 bab nikah. Hak besar lah. Ada lagi tajuk-tajuk lain. Nah, kita ada akidah. Akidah seperti kita 4 perkara-perkara yang membatalkan iman dan juga ajaran sesat. Ngaji dah ajaran sesat. Bukan suruh jadi sesat, suruh elok daripada sesat. Kita 4 kita raja. KSSM kurikulum. Tingkatan 5 kita ajar apa dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan juga pengenalan Syiah, Mu'tazilah. Kita perkenalkan pada pelajar-pelajar di tingkatan 5. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang kita ada sirah. Pada tingkatan 4 kita ada sirah perjanjian Hudaybiyah. Nah, macam masa Nabi nak masuk ke Mekah. Dan kita kalau tingkatan 5 sirah dia berkaitan dengan apa dia kerajaan Utsmaniyah Turki. Kalau kita tempat kerajaan Khalifah Ar-Rasyidin, kemudian Abbasiyah, Umayyah. Tingkatan 5 Utsmaniyah Turki. Untuk yang baru ni, yang KSSM. Saya nak beritahu apa anak kita mengaji pai di sekolah menengah. Nah, untuk 4 dan 5 lah. Bawah saya tak beritahu. Dan dia ada akhlak Islamiah. Dia ada tokoh. Dia tempat tokoh 4 mazhab. Siapa dari Imam Hanafi, siapa dari Imam Hanbali, Malikiyah, Syafi'i, Hanbali, siapa? Kita ada. Tingkatan 5 kita ada tokoh hak baru. Muhammad Ahmad Ibrahim. Kita ada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, perkenalkan tokoh. Dan akhirnya dia ada adab Islamiah. Adab musafir, adab apa dia, macam-macam lagi lah. Banyak, dia ada 4. Untuk satu tingkatan 4 ada 4, tingkatan 5 pun ada 4 lebih kurang. Di antaranya adab musafir. Banyaklah tuan-tuan. Ini cuma nak kita salah satu daripada adab musafir, solat sunat musafir. Nah, solat sunat musafir termasuk salah satu daripada adab untuk orang musafir. Makna kalau kita tak musafir, tak ada adab lah kita. Tak musafir pula dah. Baru pukul 8 berapa minit, dah sasau dah. Kalau kita tak sunat, mana musafir kita tu macam tak ada adab. Macam tu lah. Nah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Solat, kalau kita nak solat di rumah pun boleh. Tapi elok solat di masjid lah. Eloknya. Mana tuan-tuan kalau Korea ni Masjid Bukhari, keluar rumah, masuk masjid, solat kat bawah tu tak apa lah. Solat di masjid. Comel lah. Kalau kita rasa susah nak berhenti, kita kira nak jalan terus, solat di rumah pun tak apa. Tapi solat di masjid lah. Sebab Nabi Isra' dan Mi'raj, dia solat. Sebelum pergi tu dia solat di Masjidil Haram. Lepas tu dia berhenti di tempat-tempat tertentu, dia akan solat. Dan bila dia sampai di Baitul Maqdis, solat. Solat di masjid tu afdal. Kalau masjid tu mudahlah bagi kita, masjid dekat rumah, berhenti di masjid, ambil wudu, masuk sat, solat sunat musafir. Lepas tu jalan. Kalau rasa tak sempat, di rumah aja. Lepas mandi, wudu siap, pakai baju kemas-kemas, ngadap kiblat, Allahu Akbar, aku solat sunat musafir. Sebab kita nak berjalan jauh, perjalanan Kuala Lumpur, Johor Bahru, Melaka, Sarawak, Sabah, Australia, Thailand. Tengok, Malaysia, pergi Thailand, pergi Australia. Siapa dia? Jangan jawab. Nah, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Tak takut lah. Kita rasa kita ni boleh jaga diri kita sendiri lah.
Ya, kita bawa kereta, aku okey, aku boleh tekan minyak, aku boleh brake keadaan. Tak perlu kepada Allah lah. Untuk jaga perjalanan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lepas tu tak perlu minta dengan Allah. Aku ada lesen, aku sihat, aku payah nak mengantuk. Kalau mengantuk baru aku minum kopi, okey lah. Nah, jaga minta dengan Allah. Apa kita nak buat minta dengan dia? Solat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bukanlah 5 minit tak sampai. Fatihah kuliah, Fatihah kul huwallah. Selesai. Assalamualaikum, doa sikit, ya Allah, selamat perjalananku pada hari ini. Jalan, minta dengan Allah. Allahus Samad. Allah tempat hajat segala manusia. Jangan rasa kita hebat dengan meremehkan solat sunat musafir. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, biasakan. Bila kita dah biasa, kita akan buat. Lepas mandi, pakai baju, solat. Pastikan wuduk lah. Lepas mandi tu jangan tak ambil wuduk. Walaupun kita tak nak solat, ambil dah wuduk. Amalkan. Tuan-tuan, lepas tu solat sunat wuduk. Begitu. Kalau kita nak musafir, kita solat sunat musafir, sunat wuduk masuklah dalam sunat musafir itu sebab sama-sama 2 rakaat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita itulah untuk Allah jaga kita, mudah-mudahan sampai. Berapa ramai manusia tak sampai. Dia aksiden lah macam-macam di tengah jalan. Wal'ayuzubillah min zalik. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Lepas tu kalau kita berhenti di perhentian, ada solat sunat perhentian, hak 13. Solat sunat perhentian. Di Sungai Perak. Allah, takkan kencing saja cikgu. Kencing saja kan. Kencing saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kan ada surau kan. Berhenti pi tandas memang kita berhenti nak kencing. Nak buang ayat kecil. Lepas kita buang ayat kecil pi lah ambil wuduk. Surau ada. Solatlah sunat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ni dak lepas pi tandas beli bawah. Buah pelang lah. Buah pelang, buah jambu macam-macam. Solat tidak. Masuk kereta, bum. Tak pergi berhenti pula. Berhenti mana? Tapah. Berhenti pula dah. Nu nak sampai KL jauh lagi. Tapah buat apa? Makan apa? Mi Pak Tan. Solat dah juga. Solat dah. Tunggu solat fardu. Tu dia ada solat. Yang berhenti solat, ambil wuduk solat, berhenti ambil wuduk solat, berhenti ambil wuduk solat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ajarkan, biasakan diri kita macam tu. Okey, habis sunat musafir. Yang ke-10, solat sunat qudum. Apabila seseorang tiba di tanah suci Mekah dan bertemu Kaabah, hendaklah ia solat sunat qudum, yakni tiba. Qudum itu makna tiba. 2 rakaat. Lafaz niatnya usalli sunnatal qudum raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat qudum 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia sebut apabila seseorang tiba di tanah suci Mekah dan bertemu Kaabah, hendaklah ia solat sunat qudum 2 rakaat. Yang ni tak ada dalam teks. Dalam teks asal yang Jawi yang asal tidak ada yang ni. Dia cuma ada solat sunat qudum dan solat sunat qudum. Itu yang disebut oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ni ditambah oleh hak tukang Rumi Abdul Ghani Jabal Maraqi. Dia tambah. Jadi bukan kata salah, tidak tepat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab apa tidak tepat? Sebab dia sebut Mekah. Tuan-tuan kena tahu, nombor 9 sunat musafir, nombor 10 sunat qudum, dia beriringan tu.
disebut oleh Syekh Daud beriringan. Solat musafir, kemudian kudum. Maknanya, musafir masa kita nak bergerak, kudum tu kita sampai. Bukan sampai Mekah. Mekah pun kalau kita pergi Mekah, sampai Mekah lah. Kalau kita pergi KL, sampai KL lah. Okey, kita daripada rumah, kita nak gerak. Sunat musafir. Nanti sampai di perhentian, solat sunat perhentian. Sampai di mana-mana RNR, kita solat sunat perhentian hak 13. Sampai di KL, tempat kita sampai yang kita nak pergi tu, situ nama dia solat sunat kudum. Bukan sampai Mekah. Sampai hak kita musafir. Sebab dia beriring itu, musafir kudum. Nah, dia jemuh Mekah. Sebab Syekh pun tak sebut Mekah. Ya, kalau kita sampai Mekah pun tak apa. Dah kita musafir daripada Malaysia. Nah, kita terbang daripada KLIA pergi 9 jam sampai di Jeddah. Kita solat sunat kudum, tak ada masalah. Sampai di Baitullah Haram, tawaf kudum. Tawaf kudum. Jadi bukan Mekah dan di mana-mana tempat hak kita nak pergi itulah, tu nama solat sunat kudum. Mana kita nak pergi solat sunat musafir, sampai di KL solat sunat kudum, sampai di Johor Bahru solat sunat kudum, sampai di mana-mana tempat kita nak pergi solat sunat kudum. Tu maksud dia. Bukan Mekah. Mekah kalau kita pergi Mekah, solat sunat kudum sampai tu. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati, itu ada sedikit kesilapan sebenarnya. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza kharajta." Hadis ini Abu Hurairah. "Iza kharajta min manzilik, salli rak'atain." Apabila kamu nak keluar daripada rumah, maka solatlah 2 rakaat. Itu nama dia solat sunat musafir. Apa kelebihan dia? Yamna'anika min makhrajis su'. Mudah-mudahan, kata Nabi, 2 solat sunat musafir itu menegah kamu daripada terkena benda-benda tak elok. Aksiden tu tak elok. Apa-apa yang tak elok di perjalanan, kereta kita kena pecah lah. Kena pecah kereta, tertinggal handphone, katok cermin pecah. Itu benda tak elok. Dengan solat 2 rakaat dengan izin Allah, solat yang kita buat tadi, kita boleh selamat daripada benda-benda macam tu. Nah, itu satu. Kemudian ditambah Nabi sebut lagi, wa iza dakhalta al-manzilik. Bila kamu masuk ke rumah, fasalli rak'atain. Ini kalau balik daripada musafir, kita masuk ke rumah tu, ambil wuduk, solat pula. Tu nama dia kudum juga. Musafir daripada sana balik rumah, masuk rumah kita ambil wuduk, solat 2 rakaat juga. Yamna'anika min madkhalis. Dengan mudah-mudahan dengan 2 solat, 2 rakaat solat sunat tadi dapat mencegah daripada benda-benda buruk di rumah kita. Mana tu masuk-masuk pencuri dalam rumah, masuk-masuk tengok TV tak ada, komputer hilang, orang pecah rumah. Solat. Nah, bermakna Allah akan jaga kita kalau kita menghampirkan diri kepada dia. Kita banyak melakukan solat sunat. Disebutlah hadis kursi, apabila kita minta, insya-Allah dia akan bagi. Dan kalau kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindungi kita. Nah, banyakkan melakukan amal-amal solat, amalan-amalan sunat. Baik, tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati, selesai solat sunat kudum. Mana sampai? Sampai tu solat. Kita sampai, cikgu, sampai makan. Bila kita dah sampai, jom-jom kita pergi cari makan dulu. Itulah kitanya. Solat dah. Balik saja pergi homestay, pergi hotel. Mungkin kita nak solat jamak takdim ke jamak takhir ke, mungkinlah. Tapi hak sunat dah dah. Tu je kita. Nah, cara tu je. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hak kita belajar ni, lepas ni kita amal. Nak pergi mana? Musafir solat dulu, sampai pun kita solat. Sebelum kita makan tu, pergi solat dulu. Boleh nak makan dulu. Lepas tu jangan lupa lah solat sunat bila sampai. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis 11. Solat sunat taubat. Apabila seseorang itu bertaubat,
ia hendaklah solat sunat taubat 2 rakaat. Lafaz niatnya usalli sunnatat taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Taubat ialah kembali. Taubat kembali pada bahasanya, pada istilah ialah kembali daripada kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama dia taubat. Kita dilahirkan suci bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir itu bersih, dia bukan ada dosa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan bila kita dicipta oleh Allah, apa dia hikmah dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, dua makhluk ni. Nah, dua makhluk ni. Jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku, untuk beribadah kepada aku. Sama ada ibadah yang khusus seperti solat, puasa, zakat, haji itu khusus, atau ibadah yang umum, segala pekerjaan yang baik-baik yang kita buat tu lillahi ta'ala, jadi ibadah. Nah, kita pergi kerja pagi-pagi, kita niat kerja kerana Allah, dapat pahala ibadah. Ibadah umum dipanggil. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Tetapi manusia, dia ada dua musuh yang utama, yang kalau dia tak boleh handle, dia akan jadi derhaka kepada Allah. Yang pertama syaitan, yang kedua nafsu dia. Dua musuh ini sentiasa berada dengan dia. Kalau dia tak boleh handle, dia akan seleweng. Dia tak akan ikut jalan yang lurus, dia akan pergi bengkang bengkok. Bila dia bengkang bengkok, tarik balik. Nah, jalan patut sini, kita pergi kok ni, tarik balik jalan. Lencoh pula, tarik balik jalan. Lencoh pula, tarik balik jalan. Tu taubah, kembali. Maksiat, kembali taat. Maksiat, kembali taat. Faham tu? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan taubat yang paling besar ialah taubat si kafir masuk Islam. Orang kafir, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Itu taubat yang paling besar. Kita orang Islam dah, yang tu tak ada. Yang Islam dah, yang pertama sekali taubat daripada dosa besar. Mencuri, meragut, minum arak, berjudi, riba, derhaka dua ibu bapa, tak bagi nafkah anak isteri. Semua dosa besar. Nah, taubat dia ialah menyesal, berhenti dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Kalau dosa kecil tak perlu taubat, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dosa kecil yang kita buat sekali sekala astaghfirullahalazim. Dosa besar, dosa kecil yang dibuat berterusan, tak boleh istighfar. Kena menyesal, berhenti dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Apa dia dosa kecil yang dilakukan berterusan, yang perlukan kepada taubat? Menonton ataupun melihat video lucah secara berterusan. Pagi, petang, siang, malam duk tengok, tak berhenti tengok noh. Wal a'udzubillah, bukan tengok. Wal a'udzubillah min zalik. Dia jadi ketagih, tak boleh, tak tengok, tak boleh duduk, jadi musing hari-hari. Tu nama dia dosa kecil, tapi dilakukan berterusan, wajib taubat, menyesal, berhenti dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Dia dah buat, tiba-tiba jadi pula. Menyesal, berhenti dan berazam tidak akan melakukannya. Buat jadi pula, setiap kali jadi pula tu menyesal, berhenti dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Walaupun sehari 70 kali, tapi kita menyesal sungguh-sungguh,
Allah terima taubat. Usaha. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, taubat kena buat. Jangan lepas buat tu seronok, tak ada rasa apa-apa. Satu lagi cikgu. Satu lagi, contoh dosa kecil, berterusan. Tu dia. Cikgu kata, aku tak kata. Cikgu kata. Berterusan ni, tak taubat lah. Lepas isap sebatang tu kita tak rasa apa-apa, jeng. Dia kena rasa bersalah sangat-sangat. Hukum diri. Hari ni aku kena solat sunat 50 rakaat. Hari ni aku kena solat sunat 100 rakaat. Kalau 10 batang 1000 rakaat. Hukum diri. Pernah hukum diri. Aku tak mau kau macam aku lah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang paling kita takut bila kita baca kitab-kitab ulama tulis. Tuan-tuan buka. Tuan-tuan kalau tak ada lagi kitab yang saya nak sebut ni, esok tuan-tuan pergi kedai beli terus. Minhajul Abidin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pergi belilah. Minhaj artinya kurikulum seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita jadi hamba, dia ada kurikulum. Macam pelajar, dia ada kurikulum. Masuk sekolah ni, dia ada kurikulum dia. Apa dia? Ada matematik, ada sains, ada geografi, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Arab. Itu kurikulum. Sekolah lain mungkin tak ada bahasa Arab. Sekolah ni ada bahasa Arab. Di kurikulum dia tidak sama. Jadi bila jadi Muslim, kita ada kurikulum ni. Nak tahu kurikulum apa dia? Beli buku Minhajul Abidin. Dalam kitab tu Imam Ghazali kata apa? Kenapa kita perlu bertaubat? Salah satunya ialah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita tak taubat, Allah tak terima. Sah tapi tak terima. Berapa lama dah kita buat ni? Wallahu a'lam. Dan selama itulah Allah tak terima ibadah kita, sehinggalah kita taubat yang nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi hak terlibat, cubalah, berhentilah tuan-tuan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu. Cuba jadi juga taubat lagi sampailah satu peringkat. Insya-Allah kalau kita ada kesungguhan, kita boleh buat. Nah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita sejak daripada kita balik sampai kita mati. Nah, jangan buat main-main. Ini benda besar, tuan-tuan. Ini benda besar, bukan benda kecil. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Solat sunat ni sunat. Kalau kita bertaubat, kita menyesal, kita berhenti dan kita berazam tidak melakukannya lagi, kita tak solat pun tak apa. Dia sunat saja. Yang wajibnya hak tiga tadilah. Nah, menyesal, berhenti dan juga berazam tu. Hak tu wajib rukun taubat. Hak ni sunat. Solat. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, okey. Seterusnya, cikgu goba yo. Sikit ya, 8.30 kita berhenti. Sunat berkahwin. Cikgu, ni bukan hukum nikah. Solat sunat berkahwin. Bukan kata sunat berkahwin. Hukum nikah tidak. Hukum nikah ada 5 lah. Harus, sunat, wajib, haram, makruh. Ada belakang. Hukum asal dia sunat. Gitu. Baik. Maknanya solat sunat berkahwin. Baik, apabila selesai akad nikah, disunatkan kepada pengantin solat sunat
Solat sunat kahwin, solat sunat nikah sama. Kahwin tu Melayu, nikah tu Arab. 2 rakaat. Niat dia usolli sunnatal arus boleh, usolli sunnatan nikah boleh, usolli sunnatan kahwin tak boleh. Rakaat ini lillahi ta'ala. Lafaz niatnya sahaja aku solat sunat berkahwin 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Cikgu dulu solat masa lepas nikah. Tak solat, nikah lagi. Nak solat sunat. Ada cikgu. Dia sebenarnya bukan waktu lepas akad, tidak. Lepas imam akad nikah, aku nikahkan di kau. Berwakil walikan aku dengan Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwin RM120 tunai. Tunai. Macam tu. Ingat air dulu. Macam tu. Dia genjok itu. Pegang tu sunat, bukan wajib, bukan rukun nikah. Mana? Kita pun aku terima nikah. Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwin RM120 tunai. Sah. Alhamdulillah mustaiman. Lepas tu kita pun bangunlah. Allahu Akbar. Bini pun ikut. Bini duduk tak mana? Bini duduk tak mana? Belah kanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak betul lah. Makna awal-awal lagi nampak dah dia tu tak reti mana agama. Nak letak bini tak mana tak tu. Letak belah kanan. Tengok viral tu. Solat sunat lepas akad dia solat. Bini duduk belah ni. Bini duduk belakang lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Susun sah pun tak pandai. Nikah nak tu cikgu. Kan 1, 2, kan 2, 3. Susun sah pun tak pandai. Allahu Rabbi. Lepas tu kalau bini 2, bini nombor 1 duduk belah kanan, bini nombor 2 duduk belakang. Tak apa aja. Dua-dua duduk belakang. Allahu Rabbi. Berat tak? Nah, itulah bila kita orang sebut manusia ni, kalau dia tak cakap, kalau dia tak buat, tak nampak, tak cerdik. Tapi bila dia cakap dan bila dia buat, nampak tak cerdik. Mana boleh bini duduk belah kanan? Benda tu benda biasa, benda bukan benda besar sangat dalam agama, tapi tak tahu. Nah, hak lelaki boleh lah. Solat 2 lelaki memang duduk belah kanan, jangan duduk belakang pula. Hak perempuan dia duduk belakang dengan belah kanan, tuan-tuan. Sebenarnya bukan macam tu. Tu pun boleh lah kalau nak buat. Tapi hak afdal bukan macam tu. Afdal lepas akad nikah balik dulu. Ni nak ajar. Nak ajar. Kejar, yuk kejar. Tuan-tuan, tidak muslimat yang dirahmati. Balik rumah berpandukan satu asar. Dia bukan hadis. Dia asar. Asar ni daripada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Seorang lelaki datang jumpa dia. Dia kata, ya Abdullah, saya ni berkahwin dengan seorang hamba perempuan yang sangat cantik. Hamba perempuan yang cantik, muda. Saya ni tak berapa nak handsome, tak berapa nak muda. Jadi saya takut isteri saya ni benci kepada saya. Sebab dia muda, cantik. Saya tak berapa muda, tak berapa handsome. Nah, manis tu ada. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Abdullah kata, apa dia kejinakkan hati itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis keras, jenis benci ini datang daripada syaitan. Nah, jadi alangkah baiknya pada malam pertama, sebelum kamu tidur dengan isteri kamu, ambil wudu, solat sunat, kamu jadi imam, isteri kamu jadi makmum. Itulah solat sunat nikah. Faham tak? Buat dah dulu semula. Lagu tu solat sunat nikah. Bukan lepas akad pergi buat tu. Hak kitab ni sebut pun tak apa tu. Nah, tuan-tuan, tapi boleh lah. Tapi hak sebenar-benar hak hadis asar ini macam tu. Malam tu dalam bilik kita dengan dia, hak kata solat dulu sebelum kita tidur. Hak tu lah solat sunat nikah.
Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, kemudian solat sunat perhentian tadi sebut dah. Hak nombor 13 tu tak payah duk ulang. Nah, kemudian solat sunat ihram. Solat sunat ihram bila kita dah mandi sunat, kemudian kita berpakaian ihram, solat sama ada di Qarnul Manazil, di Taif, ataupun di Tan'im di Mekah sendiri, ataupun di Hudaybiyah, ataupun di Ji'ranah, ataupun di Bir Ali, ataupun di mana-mana apa dia miqat makani yang kita nak mula tu, maka kita sunat solat sunat ihram. Itu bagi haji lah dan umrah lah. Selesailah yang tu, tak biar hurai panjang-panjang, yang tu semua tahu. Kemudian 15 solat sunat tawaf. Habis kita tawaf di Kaabah 7 kali 7 pusingan itu, maka kita solat sunat tawaf. Yang afdal di belakang makam Ibrahim yang macam tu. Maka solat situ. Tapi kalau ramai sangat, jangan solat situ lah. Sebab dia mengganggu. Kita nak lalu, payah dia duduk solat, duduk rukuk semua. Kita nak lalu pun dah orang ramai, bersesak-sesak, payah. Tak payah solat situ. Arab Saudi dah buat kat sebelah-sebelah tu, dia buat, dia tarik tali lah. Kita masuk tu solat situlah. Tak payah duduk solat di makam Ibrahim kalau orang ramai lah. Kalau orang tak apa ramai, tak apa, kita solat di belakang makam Ibrahim itu. Solat sunat tawaf sebelum kita nak pergi sa'i. Habis tawaf pergi solat sunat, lepas tu kita pergi minum air Zam-Zam, menghadap ke Kaabah, berdiri menghadap ke Kaabah, dan kita terus pergi ke Mas'a, tempat kita nak sa'i ulang alik. Lepas tu kita bercukur, bertahallul. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis solat sunat tawaf selesai. Yang ke-16 solat sunat istikharah kita akan baca minggu depan dengan solat sunat hajat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.